Okay, pada video kali ini kita akan tengok apa dia symmetry and skewness for data distribution. Baik, apa dia skewness? Skewness measures the degree of non-symmetry. Okay, dia adalah satu measurement untuk kira berapa degree of non-symmetry of the data distribution. Okay, perfectly symmetrical distribution, the skewness is equal to 0. Maksudnya dia tak ada skewness pun, dia tak ada sengit-sengit pun. Okay, so ini adalah contoh symmetrical distribution. Okay, skewness dia adalah sama dengan kosong ataupun SK adalah sama dengan kosong. Baik, one simple way to measure skewness is by using Pearson's coefficient of skewness. So Pearson's coefficient of skewness ada dua formula. Yang pertama adalah yang ini, 3 darab dengan mean tolak median bahagi dengan standard deviation. Yang kedua adalah mean tolak dengan mode bahagi dengan standard deviation. So, yang mana satu nak guna rumus ni? Kita akan tengok pada soalan tu. Kalau soalan tu minta kamu cari mean dan median, kamu akan gunakan rumus yang ini untuk cari Pearson's coefficient. Tetapi kalau soalan yang sebelum tu dia minta kamu cari mean dan mode, kamu akan gunakan rumus yang ini untuk jawab soalan Pearson's coefficient of skewness. Okey, kita guna rumus yang mana yang kita dah cari, okey. Kita guna rumus yang kamu dah ada dah kamu punya values. Kalau dah ada values mean dan median, kita guna rumus ni. Kalau dah ada values mean dan mode, kita guna rumus ni. Okey. Baik. Kalau kamu kira, okey, kamu kira-kira kamu dapat jawapan kamu S kamu tu adalah positif, so kita akan cakap dia adalah positively skewed. Kalau kamu dapat jawapan value dia adalah negatif, kita akan cakap dia adalah negatively skewed. So di sini saya dah tunjukkan kepada kamu perfectly symmetrical distribution. So macam mana dengan yang ini? Okey, yang ini adalah positively skewed distribution. Baik, macam mana kita nak ingat ni? Okey, macam mana kita nak ingat antara positively skewed dengan negatively skewed? Yang ini ada salah eja, kamu boleh betulkan dia. Baik, cara yang saya ingat adalah macam ni. Kamu nampak tak ini dia punya tail ni panjang ke mana? Ataupun dia sengit banyak ke mana? So ini kalau saya nampak dia banyak sengit ke arah positif. So saya akan ingat itu adalah positively skewed. Manakala yang ini, okey, graf ni kalau saya tengok dia adalah sengit ke kiri ataupun tail dia panjang ke kiri. So itu adalah negatively skewed. Okey, macam mana dengan kita punya box and whiskers ni? Okey. So kalau kamu tengok dia punya whiskers ni panjang ke mana? Dia panjang ke arah positif kan? So itu adalah positively skewed. Yang ini kalau kamu tengok dia panjang ke mana? Panjang ke arah negatif. So dia adalah negatively skewed. So kita akan pergi kepada example 9. From example 9 ini bukan example 8, tolong betulkan. Ini adalah example 9. Comment on the skewness of the distribution and find the Pearson's coefficient of skewness. Baik, so yang pertama dia suruh comment on the skewness of the distribution. So kalau kita tengok balik kita punya soalan example 9 ni, okay, kalau kita tengok kat sini, kita punya tail ni ataupun whiskers ni dia banyak ke arah negatif. So ini adalah negatively skewed. Okay, ini adalah negatively skewed. Macam mana tahu? Tengok tail tu panjang ke arah mana. So ini panjang ke arah negatif. Okey, selesai yang tu. Kemudian dia minta kita cari Pearson's coefficient of skewness. So, untuk Pearson's coefficient of skewness ni, saya akan gunakan rumus SK sama dengan 3 mean minus median over standard deviation. Okey, over standard deviation. So, kenapa saya nak gunakan rumus ni? Kenapa saya tak gunakan rumus SK sama dengan mean tolak mode? Sebab daripada data saya yang example 9, saya boleh cari mean dan saya boleh cari median. Dan median ni sebenarnya kita dah ada dah daripada example 9. Okay, so di sini saya salin balik median yang saya dapat daripada box and whiskers. Dia adalah sama dengan 61. Kemudian sekarang ni kita akan cari mean. So rumus untuk mean adalah apa dia? Dia adalah sama dengan summation of x bahagi dengan bilangan data. Okay, so daripada data dekat example 9, saya dah buat siap-siap dah ni. Okay, so saya dah ada saya punya summation of x dan saya punya summation of x square.
Okay, saya dah siapkan tu. So, min kita sekarang adalah sama dengan 1419 bahagi dengan 25. So, saya akan dapat min dia adalah sama dengan 56.76. Kemudian, kita nak cari variance. Sebab apa nak cari variance? Sebab kita nak standard deviation. Standard deviation ni datangnya daripada variance. So, apa rumus untuk variance? Dia adalah summation of x square minus summation of x baru square bahagi n bahagi dengan n minus 1. So, summation of x square saya dah ada kat sini. So, dia adalah sama dengan 84481 tolak dengan summation of x adalah 1419 kuasa 2 bahagi dengan 25 bahagi dengan 24. So, ini bila kita kira kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 164.11. So, standard deviation kita adalah sama dengan square root of variance. So, ini adalah sama dengan 12.81. So, kita dah dapat kita punya standard deviation. So, bila dah dapat semua tu, kita dah ada median, mean dengan standard deviation, kita akan masukkan dalam rumus Pearson's coefficient of skewness ni. So, SK adalah sama dengan 3, mean adalah 56.76, tolak median 61, bahagi dengan 12.81 iaitu kita punya standard deviation. So, kita tekan calculator dan kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 0.993 which is negative. Okay, so ini menunjukkan juga dia adalah negatively skewed. Also shows that the distribution is negatively skewed. Okay, negatively skewed. So, saya dah buktikan dengan calculation dia adalah negatively skewed dan saya juga dah buktikan dengan graphical method dia juga adalah negatively skewed. So, selesai untuk kita punya subtopik symmetry and skewness for data distribution. Next, kita akan masuk terus kepada group data. Okay, itu sahaja. Thank you guys.